Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Soalan pertama, boleh tak salah satu daripada kamu semua jelaskan tentang pengenalan rukun negara? Hai, tahukah anda rukun negara merupakan ideologi negara yang tercipta ekoran daripada peristiwa kerusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu bukti telah berlakunya pemusuhan kaum yang amat dahsyat suatu ketika dahulu. Peristiwa 13 Mei 1969 berlaku ekoran daripada permusuhan dan perbalahan akibat ketidakadilan layanan yang diterima oleh masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Perkara ini telah berakar umbi sejak pemerintahan British yang seterusnya menjadi barah sehingga tercetusnya peristiwa tersebut. Jadi, bagaimana kerajaan menyelesaikan isu tersebut? Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat akibat huru-hara yang tercetus pada 13 Mei 1969. Majlis Gerakan Negara seterusnya mentadbir negara, yang seterusnya telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara, yang seterusnya telah mengubah rukun negara. Murid-murid, apakah manfaat prinsip rukun negara terhadap perpaduan negara? Manfaat prinsip rukun negara yang terhadap perpaduan ialah kita dapat menyemarakkan amalan budi bahasa. Ini selaras dengan prinsip rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Hal ini kerana setiap agama juga mengajar kita tentang kesopanan dan kesusilaan sebagai salah satu cara untuk memelihara hubungan antara kaum. Kesopanan ni kita dapat lihat daripada kepribadian dan tutur kata seseorang. Prinsip bahasa yang sopan ni dapat mewujudkan suasana yang harmoni antara kaum. Jadi jika prinsip ini dihayati dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dapat mewujudkan satu perpaduan yang kukuh. Betul tu, saya setuju apa yang dikatakan oleh Isyad. Kerana apabila kita menerapkan prinsip rukun negara, ia akan memberi pelbagai manfaat kepada perpaduan Malaysia. Antaranya, kita dapat mewujudkan masyarakat yang saling menghormati agama antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita ambil daripada prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, yang menyatakan bahawa seseorang itu seharusnya mempunyai kepercayaan terhadap agama kerana kesan pegangan agama yang kukuh dapat mengelakkan seseorang itu tidak akan melakukan sebarang kejahatan. Sebagai contoh, kes jenayah iaitu merompak. Apabila masyarakat tidak meyakini dengan agama sendiri, ia akan menjadikan seorang itu mempunyai pemikiran yang mementingkan hawa nafsu sahaja. Kita mengetahui bahawa rukun negara menghadapi berbagai cabaran untuk mencapai matlamatnya. Boleh tak Aisyah dan Stella terangkannya? Saya akan terangkannya secara ringkas. Seperti kita tahu, rukun negara menghadapi banyak cabaran untuk mencapai matlamatnya, dan salah satu cabaran itu ialah sentimen politik perkauman, di mana ahli politik menggunakan dua cara, iaitu menggunakan slogan yang bersifat provokatif, dan mereka juga menggunakan ucapan-ucapan yang mengandungi unsur anti perkauman. Mereka juga menjadikan pemasuhan Akta Dalam Negeri atau dikenali sebagai ISA untuk menjadikan politik perkauman mereka. Matlamat mereka adalah untuk meraih undian daripada sesetengah kaum semata-mata. Kesannya, perpaduan di dalam kalangan rakyat Malaysia semakin terjejas kerana sikap anti perkauman yang meninggi di dalam kalangan rakyat Malaysia. Ya, bagi pendapat saya, cabaran-cabaran yang seterusnya ialah kebanyakan kanak-kanak semakin tidak menghayati pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah telah memainkan peranan yang penting dalam pemahaman terhadap rukun negara. Tetapi, perbelanjaan sejarah semakin dilihat sebagai subjek yang tidak menyeronok bagi generasi masa kini. Bagi pelajar, pembelajaran sejarah hanya untuk memenuhi syarat lulus dalam peperiksaan.
Maka, bagi ibu bapa pula, mereka hanya mementingkan subjek yang dapat menjaminkan masa hadapan anak-anak mereka, iaitu pendidikan seperti bahasa Inggeris, matematik dan sains. Kesan-kesannya, pendidikan sejarah telah gagal membangkitkan kesedaran dan gagal menanam patriotisme antara generasi terhadap rukun negara. Apakah cadangan yang boleh diberikan untuk menerap prinsip rukun negara kepada rakyat Malaysia supaya ia tidak dilupakan? Dengan untuk menerapkan prinsip rukun negara kepada rakyat Malaysia supaya rukun negara ini tidak dilupakan begitu sahaja. Cadangan pertama saya ialah pihak kerajaan perlu memperkasa tindakan undang-undang terhadap hak kebebasan bersuara kerana kebebasan bersuara ini ialah hak semua masyarakat di Malaysia. Pihak kerajaan telah mewarta undang-undang mengenai hak kebebasan bersuara dalam perkara 10 dalam perlembagaan persekutuan, iaitu mengenai kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Cadangan kedua pula ialah peranan media massa. Media massa mempunyai peranan penting untuk menyebarkan maklumat-maklumat mengenai prinsip rukun negara kepada masyarakat di Malaysia. Kerajaan boleh mengadakan pertandingan kuis atau pertandingan video kreatif mengenai rukun negara ini dan menyiarkannya di media massa. Mengenai pertanyaan tersebut, antara cadangan yang menerapkan prinsip rukun negara kepada masyarakat Malaysia ialah pendidikan sejarah perlulah dipentingkan oleh rakyat Malaysia. Guru-guru di sekolah perlulah memastikan pelaksanaan PDP sejarah secara interaktif kepada pelajar supaya pembelajaran menjadi menarik. Oleh itu, kaedah pengajaran perlu diubah. Selain itu, pihak kerajaan perlulah memupuk dan mendorong kesedaran masyarakat menghayati 5 prinsip rukun negara. Tindakan pihak kerajaan melaksanakan kempen kesedaran kepada masyarakat membolehkan mereka menghayati prinsip rukun negara dengan sebaik-baiknya. Apakah yang kamu semua dapat simpulkan tentang rukun negara? Pada pendapat saya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mempunyai sikap saling bertolak ansur antara satu sama lain supaya tidak berlakunya rusuhan perkauman dan huru-hara dalam sebuah masyarakat. Jadi, kita perlu memegang kepada prinsip rukun negara supaya Malaysia aman dan juga harmoni. Hak kebebasan bersuara amat penting untuk pemimpin negara sendiri mendengar luahan serta suara rakyat. Malaysia mempunyai berbilang bangsa dan juga agama, perlu ada ikatan yang harmoni antara satu sama lain. Tak lupa juga dengan isu sentimen politik perkauman yang perlu dihentikan supaya perpaduan antara kaum harmoni.